Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa membuang masa, cikgu nak sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini. Masih lagi di bawah cukai pendapatan, masih lagi di bawah pengiraan cukai pendapatan, iaitu taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan serta pengiraan yang terlibat. Okey, ini adalah untuk tajuk terakhir untuk cukai pendapatan. Lepas habis yang ini, awak akan belajar pula tentang cukai jalan. Okey, apakah itu taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan? Kita tengok dulu siapakah yang layak membuat taksiran cukai yang macam ni. Okey, adalah untuk individu yang telah berkahwin. Okey, sistem taksiran cukai pendapatan membenarkan taksiran dibuat mengikut satu daripada jenis taksiran di bawah. Okey, yang pertama, mereka boleh buat taksiran cukai bersama. Okey, apa maksud taksiran cukai bersama ni? Cikgu percaya awak dah pun salin dan baca. Taksiran yang dikeluarkan oleh suami atau isteri. Pendapatan isteri atau suami akan dijumlahkan dengan pendapatan suami atau isteri semasa membuat taksiran. Okey, ini maksudnya taksiran bersama ni salah seorang sahaja yang buat. Okey, sama ada suami yang buat ataupun isteri yang buat cukai tu. Jadi nanti ada caranya. Nak tahu caranya macam mana, kita akan tengok soalan nanti. Okey. Ni untuk taksiran bersama ni ingat hanya seorang sahaja yang buat, sama ada suami atau isteri. Okey, yang buat taksiran cukai ni. Okey, apa syarat-syaratnya? Ada 4 syarat kat sini. Syarat-syaratnya mestilah suami dan isteri perlu tinggal bersama. Kalau suami isteri ni PJJ kan, awak selalu dengar juga kan perkataan PJJ, maksud jarak jauh kan. Kalau jarak jauh tak boleh. Dia mesti tinggal bersama Kenapa tu? Okey, lepas tu B, mempunyai jumlah pendapatan untuk diagregatkan dengan jumlah pendapatan suami isteri. Okey, maksudnya dekat sini mesti kedua-duanya ada pendapatan. Mesti suami dan isteri ada gaji. Mesti ada gaji mesti ada pendapatan. Okey, dan ketiga, suami atau isteri yang memilih taksiran bersama mestilah warga negara Malaysia jika tidak bermastautin. Dia mestilah warga, dia tak boleh bukan warga negara Okey, hanya boleh dibuat dengan seorang isteri sahaja. So kalau maksudnya kalau suami ni ada 4 isteri, dia boleh buat taksiran bersama dengan seorang isteri sahaja tak boleh ke 4 isteri lah. Contoh Okey, kekurangan dia nanti kita akan tengoklah apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kekurangan ni apabila kita buat soalan nanti Okey, yang ni kita baca dulu. Sekiranya kedua-dua orang, suami dan isteri, maksudnya suami isteri itulah suami dan isteri mempunyai pendapatan berasingan, taksiran cukai bersama boleh menyebabkan jumlah pelepasan menjadi berkurang. Inilah dia punya kekurangan. Jadi bila pelepasan, ingat pelepasan cukai. Apa dia pelepasan cukai? Tengok balik jadual yang cikgu bagi yang banyak tu, tapi cikgu tak suruh pun salin dalam nota. Cuma cikgu ada bagi dekat awak dekat dalam grup. Itulah pelepasan cukai tu. Bila buat taksiran bersama ni akan dapat tuntut sikit saja. Dapat tuntut sikit saja. Hal ini kerana kebanyakan pelepasan mempunyai had tertentu tanpa mengambil kira sama ada taksiran cukai bersama atau berasingan. Hal ini boleh menyebabkan pembayaran cukai meningkat dengan banyak sekali. Kelemahan yang paling ketara apabila buat cukai bersama ni, taksiran cukai bersama ni ialah jumlah cukai yang perlu dibayar sangat tinggi. Kalau tak percaya nanti kita tengok soalan macam mana Okey, apa pula maksud taksiran cukai berasingan? Suami dan isteri masing-masing membuat taksiran secara berasingan. Okey, ni maksudnya cukai berasingan ni buat taksiran cukai seperti biasa. Maksudnya macam yang cikgu ajar sebelum ni. Macam mana nak
kira cukai pendapatan, macam itulah caranya untuk buat cukai berasingan ni. Maksudnya suami pun buat cukai pendapatan, isteri pun buat cukai pendapatan. Yang ni cara biasa sajalah. Tapi yang penting kita nak tengok macam mana cukai bersama tu. Okey. Okey, sebenarnya sikit saja tentang taksiran cukai bersama ni. Lepas tu dah terus nota sedikit, lepas tu terus pada latihan dia. Okey, ni pun cikgu harap awak dah salin dah. Contoh ni, nanti boleh tinggal tuliskan jawapan saja. Okey, hitung cukai pendapatan bagi situasi berikut secara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Kemudian bandingkan jumlah cukai tersebut. Okey, satu soalan tetapi dia nak dua jawapan. Okey, yang pertama awak kena kirakan taksiran cukai bersama. Dan yang kedua, gunakan maklumat yang sama juga. Lepas tu awak kira pula taksiran berasingan, cukai berasingan. Okey. Baiklah, Encik Jayes dan isterinya Puan Avani mempunyai pendapatan tahunan masing-masing berjumlah RM72,400 dan RM52,000. Okey, maksudnya Encik Jayes 72,000 ni, Puan Avani 52,000 Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang ingin dituntut oleh mereka. Okey, ni pelepasan cukai yang ni tau. Yang jadual selalu kalaulah pelepasan cukai ni selalunya diberi dalam bentuk jadual. Jadi mudah untuk awak tengok Dan mereka masing-masing telah mendermakan 400 kebajikan. Ingat perkataan mendermakan ni. Apa ni? Ini ialah pengecualian cukai. Pengecualian cukai. Okey, jadi kalau maksud mereka masing-masing telah maksudnya Encik Jayas pun derma 400, Puan Avani pun derma 400. Kena faham maksud ayat tu Mereka masing-masing. Bermaksud dua-dua menderma 400 Okey, pelepasan cukai yang dituntut ialah individu, Encik Jayas 9,000, Puan Avani pun 9,000. Individu ni memang dah tetap 9,000 Seorang 9,000. Okey, gaya hidup. Dan ingat dia terhad kepada 2,500 saja. Kalau lebih awak ambil nilai ni saja tengok ni, kalau Encik Jayas memang terlebih. Okey, kalau Puan Avani dia kurang daripada 2,500, jadi ambil yang ni Kalau Encik Jayas memang kena ambil 2,500 lah. Okey, insurans hayat ada terhad 3,000. Okey, ni jumlah yang dituntut. Okey, KWSP terhad 4,000 ini Okey, nanti kita tengok macam mana cara nak masukkan dia. Okey, taksiran cukai bersama. Baiklah, awak tengok taksiran cukai bersama ni. Apa yang perlu kena buat? Okey, mula-mula kena jumlah pendapatan. Okey, mula-mula jumlah pendapatan kena tambahkan. Jumlah pendapatan Cik Jayas dengan Puan Avani kena tambahkan dulu. Ini untuk taksiran cukai bersama, memang pertama kena tambahkan dulu jumlah pendapatan. Okey, dapat apa? Alamak, kejap tengah loading pula. Nampaklah. Okey, berapa jumlahnya? Baiklah, dapat RM124,000. Sangat banyak Okey, ni baru jumlah pendapatan, belum lagi pendapatan bercukai. Selepas awak dah dapat jumlah pendapatan, barulah kena. Okey, kita tengok apa kat sini. Okey, yang ini jumlah pengecualian Pengecualian bermaksud yang didermakan ni tambahkan dulu jadi 800 lah. Maksudnya seorang 400, Encik Jayas 400, Puan Avina pun 400, jadi tambahkan dulu jadi 800. Okey, jadi kemudian okey, barulah awak kirakan pendapatan bercukai. Cikgu harap dah maksudnya awak dah mahir dah tentang pendapatan bercukai ni. Okey, pendapatan bercukai bermaksud apa? Jumlah pendapatan, okey, ni 124,000 ni ialah jumlah pendapatan. Tolakkan dengan pengecualian. Okey, 800 ni pengecualian. Tolakkan dengan semua pelepasan cukai. Okey, inilah satu-satu. Ini awak kena tengok betul-betul. Untuk pelepasan cukai,
hanya dikira sekali saja. Kalau menderma, okey, kalau yang pengecualian ni dua-dua kita tambah, okey, dua-dua kita tambah, tapi untuk pengecualian cukai hanya sekali sahaja dikira. Okey, awak tengok 9,000 ni sekali je kita tulis. Okey, berbanding kat sini memanglah 22.9,000. Tapi untuk pendapatan bercukai, taksiran cukai bersama, individu seorang saja kena masukkan. Satu nilai saja kena masukkan. Okey, tolak 9,000. Okey, tolakkan, okey, gaya hidup. Walaupun berdua ni ada, tapi hanya ambil yang 2,500 saja. Sebab kalau kita tambahkan dua orang ni, kita tambahkan dah terlebih 2,500. Jadi kita ambil nilai 2,500. Okey, tolak 2,500. Tolak 3,000 ni daripada mana? Insurans hayat. Sebab kalau kita tengok dua-dua ni, kalau kita tambahkan, dah terlebih hadnya. Jadi kita ambil yang 3,000 sahaja. Okey, tolak 3,000. Okey, tolak 4,000 ni pula ialah daripada KWSP. Dua-dua ni dah terlebih. Kalau kita tambahkan pun terlebih. Kalau dua-dua ni pun dah terlebih daripada had 4,000. Jadi 4,000 saja kita ambil. Jadi cikgu harap awak dah faham dah tentang yang terhad-terhad ni. Okay, kalau yang nilai yang dia belanjakan oleh seseorang apabila dah terlebih had, awak hanya ambil yang had saja. Okey, duduk kat sini. Okey, jadi jumlah pendapatan tolak dengan pengecualian, tolak dengan pelepasan cukai. Ni semua pelepasan cukai. Okey, dapat berapa? 105,100 ringgit. 105,100 ringgit. Betul 105,100 ringgit. Okey, ni dia. Baiklah, seterusnya bila dah dapat pendapatan cukai, barulah kita boleh buat berapa cukai yang perlu bayar. Okey, tengok ni. Mula-mula kita tengok dulu pada apa? Pada senarai yang cikgu tengok suruh tengok yang 100 pertama, 100,000 pertama. Cikgu harap ingat lagi kan, dalam buku teks ada. Dalam buku teks ada cukai 100,000 yang pertama. Sebab apa? Dia berada pada 100,000 hingga 100 berapa tu katnya. Jadi cukai yang ni awak tengok yang ini Okey, lepas tu berapa cukainya? 10,900. Tengok pada yang dalam buku teks tu ada ataupun dalam nota cikgu dah suruh awak salin. Okey, kemudian cukai atas baki. Cukai atas bakinya okey, cukai atas baki macam biasalah, ni dah macam biasa. Tolakkan 105,100 ni tolak 100,000 darab dengan 0.24. 0.24 ni ialah daripada kadar cukai yang ada pada senarai yang cikgu suruh awak salin tu. 0.24 ni bermaksud 24%. Tapi bila nak senang kira, awak tukarkan 24% tu jadi perpuluhan. 0.24 Okey, dapat ni. Dapat 1,224. Okey, kita tengok. Seterusnya ialah okey, rebate cukai. Rebate cukai tidak layak. Sebab apa tak layak? Kita kena berpandukan pada pendapatan bercukai ni. Sebab apa rebate dia tak layak? Sebab pendapatan bercukai dia lebih daripada 35,000. Jadi dia tak layak dapat rebate cukai. Dia orang tak layak dapat rebate cukai. Okey, dan akhir sekali ialah cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, tambahkan yang ini 10,900 tambah dengan 1,224. Dapatlah jumlahnya 12,124. Okey, ini apabila dibuat taksiran cukai bersama.